والشهداء والصالحين وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بخير يا كريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إنك أنت السميع العليم إنك أنت التواب الرحيم. أما بعد فيا عباد الله، Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih lagi memberi peluang kepada kita pagi ni. Kita dapat lagi bertemu di alam maya. Syukur kepada Allah dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang berusaha untuk melaksanakan projek alam maya kita ni agar lebih cantik dengan usaha mereka. Hari ni saya ada 3 orang tetamu di rumah yang buka alam maya ni, alam nyata. Alhamdulillah atas usaha mereka, insyaAllah untuk memberi lebih kepuasan dalam penyampaian dan penerimaan kita. Dan terima kasih juga kita rafakkan kepada Allah Ta'ala yang tak pernah sekalipun berhenti mencurahkan rahmat dan nikmat kepada kita. Maka dengan kurniaan Allah itu dapat lagi kita bersama-sama di dalam majlis kita pada pagi ni. InsyaAllah pagi ni saya dah maklumkan kepada Cik malam yang mana pagi ni kita jahar Siapa yang tersilap yang duduk di rumah tak apa boleh tukar Kita jauhar sebab apa saya ambil kitab jauhar? Sebab kitab jauhar ni di antara kitab yang paling tebal. Di antara kitab yang paling tebal. Selepas kitab Al-Quran, jauhar ni tebal. Tebal lah bagi kita yang baru belajar. Jadi oleh kerana kuliah di Batu Mau sebulan sekali, ni dah cuti sekali buat. Cuti sampai 12 bulan, buat pula sekali cuti 6 bulan.
Jadi saya bimbang tak sempat nak habiskan. Kita baru bab yang keempat. Itu pun saya lepas 3 tahun baru bab keempat. Baru muka surat 24 yang mana kita akan sambung pada minggu lalu, iaitu tentang kelebihan berselawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu al-babur rabi' fi fadilati salatu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kita akan sambung dan lagi katanya. Dan lagi katanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi katanya. Katanya kata siapa? Kata musannif di dalam kitab kita ini yang mana tersebut daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya tersebut di dalam Hadaiq. Hadaiqul Anwar ini adalah kitab Hadaiqul Anwar. Nama sebuah kitab. Bermula segala faedah dan pertaruhan. Bermula segala faedah ni maksudnya kelebihan. Kelebihan dan pertaruhan bagi orang yang berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 41. Pertaruhan ini satu anugerah. Kalau kata kita bertaruh dengan siapa ni? Bertaruh dengan Allah Ta'ala. Yang biasanya Allah Ta'ala ni, kalau kita bertaruh dengan dia, pertaruhan kita tak pernah rugi. Kalau kita bertaruh dengan manusia, selalunya kita kalah. Tapi bila bertaruh dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala selalu memberi keuntungan kepada kita. Yang mana pertaruhan apabila kita berselawat ke atas Nabi SAW, maka kita akan memperolehi 41 faedahnya. 41 yang bakal kita baca. Baik. Sebelum tu kita nak tahu selawat ni selawat yang macam mana yang paling mudah. Yang paling mudah kita nak baca banyak tapi mudah. Baik. Ni di antara cadangan ataupun saranan daripada para ulama yang meletakkan senang diucap dan kita boleh kata banyak. Ini amalan para alim ulama dan para wali Allah. Iaitu disebut sebagai nama selawat Jibril. Selawat Jibril. Kita boleh bawa sampai sehari beribu-ribu sebab dia mudah. Dan selawat Jibril ini dikatakan pembuka pintu rezeki dari segala penjuru. Rezeki ni kita faham bukan tertumpu rezeki ini hanya kepada harta benda, RM2, makanan. Rezeki ini adalah keseluruhan nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, itu dinamakan rezeki. Barang siapa yang beramal dengan selawat Jibril sehari 1000 kali. Kita nak tengok boleh dapat ke tak boleh dapat. Sehari 1000 kali, maka akan membuka menjemput rezeki dari segala penjuru. Okey. Selawat Jibril ini adalah selawat yang paling mudah. Paling mudah. Iaitu sallallahu alaihi Muhammad. Itu saja. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Jadi mudah tak kita dapat? Mudah sangat. Mudah untuk kita kumpulkan dia menjadi 1000. Kalau kata tasbih di jari tu sedap tak sedap dah habis. 100, 200, 300. Ataupun mungkin sekarang ni orang guna tasbih digital tu. Kan? Tekan sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Itu disebut sebagai selawat Jibril. Kenapa disebut sebagai selawat Jibril? Jibril alaihi salam selalu berselawat ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Apabila bertemu dengan para malaikat, diceritakan di dalam kitab Kifayatul Muhtaj, kita dah baca waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke Mi'raj. Pada setiap lapisan langit adanya para malaikat yang duduk bersaf-saf, bilangan yang begitu ramai. Jadi bila ditanya pada setiap ketukan Jibril pada pintu langit pertama, kedua dan seterusnya sampai ke-7, bila ditanya oleh penjaga pintu yang pertama, siapa dia yang mai ni? Jibril kata, aku. Dengan siapa? Dengan Muhammad. Kami nak kata apa kat dia? Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi
Jibril lah makhluk Allah yang pertama yang menjadikan selawat itu sebagai satu zikir yang begitu ampuh selepas kita menggunakan zikir atas nama-nama Allah. Maka malaikat yang ada pada setiap lapisan langit, daripada langit yang pertama, kedua, ketiga dan seterusnya yang ketujuh ikut Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Kalaulah amalan daripada selawat Jibril ini menjadi amalan pada berjuta-juta bilangan malaikat yang tak boleh kita nak hitung dengan nombor ni, maka bolehkah kita sebagai makhluk bumi, manusia, makhluk bumi ini beramal dengan selawat Jibril? Ya boleh. Boleh. Maka para alim ulama mengambil guna pakai daripada apa yang telah didatangkan oleh Jibril sebagai amalan untuk kita kumpul jadi seharian jadi banyak. Nah, senang kita bawa, senang kita bawa. Dan selawat Jibril ini diberitakan di antara keajaiban-keajaiban yang pernah berlaku daripada selawat Jibril ini, kisah di mana seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang terputus bekalan makanan, tak ada apa nak makan. Siapa hamba Allah ni? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang terputus bekalan makanan ketika mana dia bermusafir untuk mencari ilmu. Kita tahu Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala ni, beliau adalah di antara hamba Allah yang begitu dahaga kepada ilmu, sanggup berjalan beratus-ratus kilometer hanya semata-mata nak mengutip hadis, sanggup berjalan walaupun dalam keadaan dia luka parah dan luka dengan sebab sakit dia diuji oleh Allah Ta'ala dengan kesakitan bosennya. Bila ditanya kepada dia, tidakkah kamu nak berubat? Dia kata, aku selalu berubat. Dia selalu berubat. Tapi Allah Ta'ala tak beri lagi kesembuhan sebab salah satu di antara asbab kematian dia iaitu dia sakit bosen. Jadi orang sakit bosen ni sebenarnya sakit alim ulama tau. Dan satu lagi sakit bosen ni sakit kurap. Jadi ianya bukan satu yang kecil. Walaupun kedudukan pada bahagian yang agak kita malu nak tunjuk, tapi Allah Ta'ala tak mungkin dengan sebab duduk terlalu lama. Duduk terlalu lama boleh mengundang kepada bosan. Baik, apa yang diamalkan oleh Imam Syafi'i adalah selawat Jibril ketika mana beliau diuji dengan kelaparan yang amat sangat. Kan dia kata Imam Asy-Syafi'i selama 16 tahun tak pernah makan kenyang. Kenapa dia tak makan kenyang? Sebab dia kata bila perut kita lapar, ilmu mudah masuk, senang masuk. Kita ni pasal perut kita tak pernah lapar. Lapak sat saja kita terisi. Lapak sat. Sebab kita ada benda untuk diisi. Beliau tak ada apa-apa untuk diisi. Sebab tu dia kata selama hidup dia 16 tahun dia tak pernah makan sampai kenyang. Kita ni makan terlalu kenyang. Tu beza dia Beza orang yang berilmu dengan orang yang kurang ilmu. Kita ni kurang lah. Kita dalam kategori yang terlalu kurang ilmu. Baik, itu ni nak cerita pasal selawat. Jadi selawat apa yang nak bawa? Saya cadangkan hamba Allah yang lemah seperti kita ni, kita bawa lah selawat yang dibawa oleh para malaikat. Ataupun yang masyhur disebut sebagai selawat Jibril. Sebab kita nak bawa banyak. Kita nak bawa banyak. Kalau selawat tanjiah ni, dia sikit tapi panjang. Satu lagi selawat ni kalau kita nak berdoa, yang saya baca minggu lepas, saya baca selawat ni di Masjid Batu kan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat. Okey. Selawat ni keampuhan dia, ada lagi saya kita sambung wa taqdi lana biha min jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Yang ni selawat ini pernah dibaca oleh seorang wali Allah ketika mana dia tenggelam dalam laut.
dia naik perahu untuk ke seberang dengan satu tujuan berdakwah kepada Allah. Dan perahu itu dipukul badai lantas pecah. Bila pecah, dia terumbang-ambing di tengah lautan, dia tak pandai berenang. Lepas tu dia nak tenggelam. Dia tenggelam. Bila mana dia tenggelam, hanya selawat ni yang dia bawa. Selawat ni banyak selawat ini yang dia bawa, itu yang saya baca tadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'al ahwali wal afat. Itu selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjina biha, selamatkanlah kami dengan selawat itu daripada segala huru-hara dan musibah. Jami'il ahwal wal afat, segala huru-hara dan juga musibah. Wa taqdilana biha min jami'il hajat, dan dengan selawat itu, selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, kita mohon kepada Allah, tunaikanlah jami'il hajat, segala hajat kami. Dan wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat, dan dengan selawat itu, ya Allah, kami mohon tutahhiruna, bersihkanlah kepada kami ini min jami'is sayiat, segala dosa-dosa kami, segala kesalahan kami. Wa tuballighuna biha aqsal ghayati min jami'il khairat, dan dengan selawat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ya Allah, maka sampaikanlah aqsal ghayat, segala cita-cita dan juga keinginan kami, jami'il khairat, dan segala jenis kebaikan, fil hayati wa ba'dal mamat, sama ada ketika hidup ataupun selepas mati. Sama ada ketika hidup atau selepas mati. Baik kan selawat ni? Selawat ni yang ke mana kita dalam keadaan huru-hara. Boleh bawa keadaan huru-hara, kita tak tahu nak fikir apa yang nak kata. Mungkin tenggelam dalam masalah yang terlampau besar. Mungkin kita duduk di dalam permasalahan yang tak ada jalan nak keluar, bawa selawat ni. Tapi ulama menyarankan kepada kita bawa waktu pagi 10 kali saja. Kalau tadi selawat Jibril disuruh bawa 1000 kan, tapi selawat ni, selawat tanjiah boleh bawa lepas subuh 10 kali. 10 kali. Kalau boleh hafailah. Dia kan kepala doa tapi makna dia cukup ampuh, sebab waktu dia kata tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, lepaskanlah kami, lepaskanlah kami daripada segala huru-hara dan musibah. Okey, kita boleh jadikan dia di antara amalan ketika mana kita diserang kuman COVID-19 ni lah. Jadikan dia buat sebagai amalan, ataupun dicadangkan oleh ulama dihempas. Kalau ulama ni dia cakap hempas, maksud dia ditiupkan. Kalau dia kata dihempaskan ni, tiup dengan sekali tiupan. Kalau dia kata tiup, itu tiup perlahan. Kalau kata hempas tu tiup pang. Dihempaskan di dalam minuman sebagai menyembuh segala penyakit. Itu selawat. Jadi terpulang yang mana satu yang kita nak bawa. Ataupun mungkin kita nak bawa selawat Ibrahimiyah, ataupun mungkin kita nak bawa yang biasa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, ataupun mungkin kita nak bawa selawat bersama salam, Allahumma salli wa sallim ala. Allahumma salli wa sallim ala, selawat dan salam. Okey? Jadi bila kita bicara tentang selawat, tapi nak selawat macam mana? Selawat ni banyak, saya sekadar bagi cadangan. Boleh kita bawa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, itu dinamakan selawat dan salam. Kemudian boleh kita bawa selawat Jibril, sallallahu ala Muhammad. Yang tu senang, yang tu senang. Yang kalau kita nak bawa banyak-banyak ni. Tapi pastikan, saya kata, kita kena ada tasbih. Tak kiralah tasbih tu berbentuk digital ataupun berbentuk biji tasbih. Bila ada tasbih, hati kita tergantung dengan dia
untuk terus meneruskan zikir. Nah, menyebut nama Allah dan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan bila selawat ni dia ada dua. Allahumma, kita sebut nama Allah. Salli ala Muhammad, kita sebut nama Rasulullah. Nah, keuntungan orang yang rajin berselawat dia sebut nama Allah dan juga nama Rasulnya. Jadi ini di antara cadangan. Nah, cadangan saya bagi sekali lagi. Cadangan yang pertama, cadangan yang paling mudah kita bawa selawat Jibril yang kata membuka di mana-mana arah pintu rezeki. Nah, mana-mana penjuru pintu rezeki yang boleh datang, iaitu selawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Itu saja, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Nah, itu selawat Jibril. Ataupun selawat yang selalu kita bawa disebut juga dia sebagai selawat badar. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ni lebih sempurna sebab yang ni pernah ditanya oleh seorang sahabat kepada Rasulullah yang terbaik. Rasulullah kata yang ni. Itu ditanya kepada Rasulullah. Tapi Rasulullah ni dia banyak, sebenarnya dia banyak dia bagi. Nah. Sebab apa? Sebab Rasulullah ni dia bersifat tak pentingkan diri. Dia suruh sebut nama ahli keluarga dia juga. Nah, lepas tu bila ditanya yang mana lagi baik, dia akan sebut lagi yang ada Ibrahimiyah. Nah, yang kita bawa tahiyat. Okey. Yang kedua, yang ketiga selawat Ibrahimiyah boleh kita bawa sebab saya kata dia hari-hari kita bawa di dalam solat, mungkin dia menjadi satu darah daging kita yang sentiasa mengalir apabila kita bersembahyang. Nah, okey. Ataupun kita nak lagi mudah, sallu ala nabi, sallu ala nabi, sallu ala nabi. Daripada kita bawa sallu ala nabi, lebih baik kita bawa sallallahu ala Muhammad. Jadi itu di antara pilihan-pilihan yang mudah bagi kita yang susah. Kita jadi susah, kita tak nak kata apa nak. Aku nak kata apa. Okey. Dan hak yang tadi yang saya bagi tu, selawat tunjiah tu, iaitu akan melepaskan kita daripada segala bala bencana dan juga musibah, segala kejahatan dan mencapai segala kebaikan dan membersihkan segala dosa. Nah, dia kata walaupun sebanyak bilangan buih di laut, maka akan dihapuskan, iaitu selawat yang tunjiah itu tadi. Sebenarnya kita akan jumpa dalam kitab kita ni yang ke depan, ulama bagi cadangan banyak selawat-selawat. Kita akan cuba beramal. Nah, kalau tak dapat dengan semua, ambil satu-satu. Saya kata bila kita nak beramal, kita tak boleh ambil semua. No, dibimbangi kita tercicir seperti yang Rasulullah jumpa di dalam Mi'raj baginda, seorang lelaki yang membawa kayu api. Nah, dia macam berebut nak ambil semua. Nah, akhirnya dia tak nampak, dia jatuh ke belakang. Kita tak mampu nak ambil semua, tapi kita jangan tinggal semua. Kita ambil satu. Kita memperindahkan, memperelokkan. Kalau contoh hari ni kita dapat selawat Jibril, beramal terus. Terus. Selagi mana? Selagi ada hayat di kandung badan. Tak tahu berapa hari, berapa lama kita nak hidup. Nah, tak tahu, tak ada siapa pun yang boleh bagi satu jawapan yang pasti. Adakah dalam masa hari ini saja atau saat lagi atau esok lusa atau mungkin 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun lagi, dan kita beramal dengan selawat Jibril sebab mudah. Nah, mudah kita sebut. Dia akan selawat ni walaupun kita dalam keadaan riak, tetap dikira pahala, tapi kira pahala lagi orang riak lah. Tapi kalau kata dalam keadaan bersembunyi, lagilah banyak pahala dia. Okey, baik. Itu di antara cadangan yang saya bagi. Dan kita tengok apa yang dia nak abad. Dia katakan 41 tu. Kita tengok yang pertama. Iaitu dia kata yang pertama, menjunjung titah Allah dengan selawat itu. Orang yang berselawat ini adalah orang yang menjunjung titah Allah. Kita tahu barang siapa yang menjunjung titah Allah, maka dia tergolong di kalangan orang yang taat. Orang yang taat, orang yang menjunjung titah Allah. Kalau kita tengok titah perintah dijunjung oleh patik, itu bermakna hamba yang patuh kepada rajanya. Kita hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai hamba yang patuh, sebagai hamba yang taat,
maka kita berselawatlah. Orang yang berselawat, Allah Ta'ala akan gelarkan kepada orang yang rajin berselawat ini sebagai hamba yang patuh kepada Allah, hamba yang taat. Nak masuk dalam golongan orang yang taat, perbanyakkanlah berselawat. Disebutkan sebagai seorang mukmin ni, dalam hayat dia, jikalau dia sekali sehari dia tinggal selawat, sekali pun dia tak berselawat. Dalam hayat 24 jam ni, kalau sekali pun dia tak selawat kepada Nabi SAW, dia adalah umat yang durhaka. Alhamdulillah, kita sembahyang, no? Kita sembahyang. Untungnya orang bersolat, selawat ada di dalam sembahyang. Kalaulah mungkin kita bukan di antara orang yang rajin pegang tasbih, berzikir, berselawat, nah, tapi apabila dia bersembahyang, dia wajib berselawat sebab selawat itu termasuk di dalam tahiyat. Kalau dalam tahiyat tak baca selawat, kalau tahiyat awal, walaupun tahiyat awal itu hanya sunat ab'ad, tapi kalau kita tak baca selawat, kena buat sujud sahwi. Kemudian dalam tahiyat akhir ada selawat. Kalau kita tak baca selawat dalam tahiyat akhir, tak sah tahiyat tu. Bila tak sah tahiyat tu, tak sah sembahyang. Jadi beruntungnya orang bersolat ini adanya wajib selawat. Wajib. Allah Ta'ala punya sayang kepada Rasulullah sehingga meletakkan syariat selawat tu sesuatu yang wajib di dalam sembahyang. Ya, kita syahadah. Kita bersyahadah. Kalau tak kat syahadah dalam sembahyang, kita angkat syahadah. Setiap kali kita angkat syahadah, iaitu adanya asyhadu an la ilaha illallah, kena ikut dengan wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah. Kemudian Allah Ta'ala, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, kalau tanya, boleh dah nak sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad? Ya, boleh sebut. Boleh sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tapi bila dibahagikan di antara ulama-ulama dalam sembahyang ni, maka ada sebahagian besar jumhur ulama menyebut dalam bersolat mereka tak sebut Sayyidina. Mereka hanya sebut Allahumma salli ala Muhammad sahaja. Tapi ada sebahagian ulama kami kata, adakah mencacatkan? Tak cacat. Adakah mencacatkan apabila di dalam sembahyang kan kita nak baca tahiyat akhir tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, dengan syarat bila dah sebut Sayyidina Muhammad, sekali lagi dekat Ibrahim kena sebut Sayyidina Ibrahim. Tak boleh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, tak boleh. Kena sebut Sayyidina Ibrahim, kata ulama. Bila sebut Sayyidina Muhammad, kena sebut Sayyidina Ibrahim. Kalau tidak, dua-dua jangan sebut. Tapi jumhur ulama, jumhur ni maksudnya sebahagian besar daripada ulama dalam sembahyang, dia pun tak sebut Sayyidina. Okey, kalau nak sebut boleh sebab ada sebahagian ulama yang sebut. Jadi berdosa dah? Tak berdosa, tak jadi kudi pun. Malahan mungkin kelebihan di atas kita mentakzimkan nama Rasulullah dengan sebut Sayyidina. Di antara nak jadi hamba yang patuh susah, no? Nak jadi hamba Allah yang patuh susah. Tapi macam saya sebut tadi, kita tak boleh buat banyak-banyak, kita bawa satu pun jadilah. Sehari sikit insya-Allah kita sedang menambah ilmu. Sehari satu lama-lama dia jadi banyak lah. Okey. Yang kedua, muwafaqat akan dia Allah Ta'ala pada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila saya sebut sallallahu alaihi wasallam, puan-puan boleh sambung sallu ala Nabi atau sallallahu ala Muhammad. Jadi selawat Jibril. Kalau puan-puan sambut sallu ala Nabi atau sallallahu alaihi wasallam ataupun sallallahu ala Muhammad. Jadi setiap kali kita sebut, kita dengar siapa-siapa juga sebut, maka kita sambung. Macam kita dengar orang azan, yang disebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Okey, kita dengar disebut Muhammad Rasulullah, kan kita jawab azan sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita dapat sambung selawat Jibril. Kemudian baru kita jawab azan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Kalau kata kita nak pahala dalam berselawat. Pasal apa? Kerana di situ adanya muafakat Allah Ta'ala di atas Nabi. Apa dia? Allah pun berselawat bersama-sama dengan kita. Muafakat ni bersama-sama. Bila disebut saja nama Rasulullah, maka kita berselawat, Allah sama-sama berselawat. Dia yang kata kalau kita berselawat, Allah berselawat, dia tak pernah bagi kat kita satu. Kalau kita berjual beli dengan Allah, dia tak pernah bagi kita rugi. Kalau kita buat pertaruhan dengan Allah, dia tak pernah bagi kita kalah. Dia akan bagi dekat kita selalunya lebih daripada apa yang kita buat. Sebab Allah itu Rahman. Allah Rahman. Allah Maha Pemurah. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, muafakat akan dia oleh malaikat pada selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sambung sallallahu alaihi Muhammad. Muafakat oleh segala malaikat. Kalau tadi Allah muafakat. Kemudian malaikat muafakat. Maksud dia bersama-sama. Allah selawat, malaikat selawat, kita selawat tu yang kata kita satu. Diikuti oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Kaya, yang Maha Pemurah. Diikuti oleh para malaikat yang tidak pernah ada dosa, yang tak pernah buat salah. Besar tak? Besar tak pahala? Besar pahala. Sebab tu bila ditanyakan kepada seorang hamba Allah, hang tak tahu nak berdoa, dia kata aku tak kerti kata apa dah. Selain berselawat, hanya yang ni yang aku boleh kata. Bila dia tak tahu nak berdoa, dia hanya angkat tadah tangan dia. Dia hanya berdoa semata-mata dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dia tak tahu nak susun doa-doa dia tu. Sebab apa? Ditanyakan kepada dia, doalah untuk ahli keluarga. Tak ada. Dia kata dia tak ada ahli keluarga. Doa untuk kedua ibu bapa hang sentiasa ada dalam hati. Kemudian dia dikatakan doalah minta kaya, aku lebih rela hidup fakir. Jadi dia hanya kerti berselawat atas Nabi SAW. Maka dikatakan doa dia tu doa yang dah syumul, doa yang dah lengkap. Walaupun dalam doa dia hanya ada selawat semata-mata. Alhamdulillah lah. Okey. Macam mana kita nak jadikan selawat ini satu ikatan dalam hati? Ini saya nak bagi satu tugasan. Beli satu buku kosong. Yang ni waktu kami duduk belajar dulu, kami diperintahkan oleh guru agar selawat diikat di hati. Dia disuruh kami beli satu buku kosong. Tulis selawat Nabi sebanyak 500 kali. 500 kali. Tak boleh habis macam ni, sambung malam. Tak boleh sambung malam, sambung esok. Tirulah. Kita lah yang mula tu saja. Ataupun nak suruh saya tulis dari permulaan dulu. Nak ambil ijazah daripada seorang guru yang tak mutabar seperti saya ni. Saya tulis di kepala, perempuan ikut terus macam dulu-dulu kita duk kena denda dengan cikgu lah kan. Ikut boleh tulis. Sebanyak 500 kali. Tulis dalam buku kosong. Lepas ni kita jumpa, boleh dia bagi kat saya buku. Saya tulis di kepala, perempuan ikut terus sampai 500 kali. Nak jadikan dia sebati di hati dan juga di lidah. Bila mata kita ni hanya yang nampak pada selawat atas Nabi SAW. Sebab besar sangat pahala dia. Kan tadi dia kata muafakatnya Allah. Kemudian muafakatnya para malaikat dengan selawat atas Nabi SAW. Dan yang keempat, hasil 10 selawat daripada atas orang yang selawat atas Nabi satu kali. Sekali kita selawat, terhasil untuk kita 10 kali. Allah Ta'ala gandakan. Tu yang kata kita buat pertaruhan dengan Allah. Allah Ta'ala tak pernah bagi kita kalah. Tak pernah bagi kita rugi. Hang buat satu, bagi 10. Besarnya pahala. Pemurahnya Allah. Yang mana yang kelima, diangkat baginya 10 darjat. Sudahlah diberikan 10 selawat kebaikan. Kemudian diangkat pula 10 darjat. Baik, bila ditanya tentang darjat ni, kita tak boleh nampak. Dia bukan macam tingkatan, bukan macam stage, bukan macam tangga. Darjat ini adalah tingkatan iman dalam hati. Kalau ditanya darjat ni, darjat apa lah? Adakah kita ni naik pangkat ke? Di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, darjat keimanan, ketinggian iman tu semakin meningkat. Itu maksud dia. Darjat untuk orang yang berselawat semakin meningkat. Kalau kata sebelum ni, kita mungkin di antara orang yang kurang sabar,
Allah Ta'ala penat sikit. Level kesabaran tu bagi naik sikit. Dia memang pemarah sangat-sangat. Tak boleh silap sikit. Kemudian rajin berselawat, dah makin kurang dah. Dah makin kurang dah. Nanti katakan darjat tu. Darjat ni sebab kita tak nampak dah. Kalau macam filem P.Ramlee tu, antara 2 darjat tu baru 2 darjat yang nampak dah. Yang nampak jurang dia sampai marah mak bapak kawan tu sebab jurang darjat tu. Ni darjat di sisi Allah Ta'ala darjat keimanan, tingkatan iman. Yang kita tahu tingkatan iman hamba seperti kita ni ada naik, ada turun. Macam mana nak buat bagi naik terus tak turun-turun? Apa yang ada terus beramal, jangan tinggal. Tapi kita macam ada graf lah macam suhu lah, ada naik ada turun, ada marah, ada suka, ada benci, ada sayang, ada redha, ada tak redha. Itu tingkatan iman makhluk manusia yang disebut sebagai orang awam. Kita orang awam kita bukan wali Allah. Kita orang awam. Duduk, kalau kita duduk dalam soft sempit, sempit. Itulah duduk luas sangat. Aku jadi sempit. Tu kata kita marah, meradang, hangat sungguh-sungguh. Marah kepada hangat. Itu di antara yang disebut tingkatan darjat keimanan kita ni. Ada naik, ada turun. Senang sangat nak marah kat orang. Okey. Kemudian yang ke-6. Kita kan yang ke-6. Disurat baginya 10 kebajikan. Tadi dapat 10 darjat. Kemudian dapat 10 kebajikan. Allah Ta'ala tak bagi sikit-sikit dah. Semua dah bagi 10. Satu kali dengan 10. Subhanallah. Pemurahnya Allah. Ditulis 10 kebajikan. Siapa yang itulah kiraman katibin. Malaikat yang menulis kebajikan. Dia akan tulis 10. Kita selawat 1 je. Mana mai kita dapat sampai 10. Kita selawat 10, kita dapat 100. Ini di antara yang akan memberatkan timbangan amal kebajikan kita. InsyaAllah. Sama-sama kita buat. Yang ke-7, dihempaskan daripadanya 10 kejahatan. Dihapuskan. La'ala shawab, mudah-mudahan benar. Kalau ditulis itu dihempaskan, boleh cetak di situ dihapuskan. Maksudlah la'ala shawab ni mungkin salah cetak ataupun penulis ni tersilap tulis. Tersilap tulis. Dihapuskan daripadanya 10 kejahatan. Ya Allah, kami ni jahat banyak dah. Jahat kita banyak. Minta Allah Ta'ala hapuskan. Sekali berselawat, hapus 10. Tambah 10 kebaikan. Dihapuskan 10 kejahatan. Dapat 10 kali selawat. Dihapuskan 100 kejahatan. Ditambahkan 100 kebajikan. Dituliskan 100 kebajikan. Dinaikkan 100 darjat. Banyaknya Allah nak bagi. Pemurahnya Allah. Dan ke-8 ni bahasa lama. Diharapkan kabul doanya. Diharapkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabul doanya. Kabul ni maksud dia diterima doanya. Dengan berselawat ke atas Nabi SAW, maka kita harapkan sangat agar doa kita dikabulkan. Sebab tu bila mana setiap kali kita makan, walaupun dalam keadaan lapar sangat-sangat, kena ada selawat. Setengah orang dia marah bila baca doa makan panjang-panjang. Amboi panjang, ni lapar dah tak tahan ni. Sabar. Kita waktu tu kita tahu dah darjat keimanan kita dah semakin mereput. Naik tapi reput. Habis. Buat lagi pula. Naik. Tambah. Tak lagi semakin berkurangan. Buat lain pula. Kita duduk memperbaharui. Hari-hari. Macam mana cara memperbaharui dia? Iaitu dengan berselawat ke atas Nabi SAW. Yang disebutkan di sini dia kata harap kabul doa. Harap kabul doa.
dalam doa kalau tak ada selawat, maka doa itu sukar dia kabulkan. Macam kita kan, setiap pergerakan kan Nabi ajak kita baca doa. Apabila Nabi ajak kita baca doa, kita iringkan dengan sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kalau macam Jibril disebut sallallahu alaihi Muhammad, kita boleh sebut sallallahu alaihi wasallam Muhammad pun boleh. Sebab saya kata apabila di luar sembahyang, maka raikanlah kalimah Sayyidina, dia penghulu kita. Sayyidina ni maksud tuan, tuan ataupun penghulu. Sayyid, tuan Sayyid. Okey, baik. Yang ke 10 kan? Yang ke-9, yang ke-9, sebab bagi syafaat Nabi SAW. Sebab untuk mendapat syafaat Nabi SAW, iaitu dengan cara memperbanyakkan selawat ke atas junjungan besar Nabi SAW. Macam mana dapat syafaat? Apa maksud syafaat tu? Pertolongan. Apa maksud syafaat? Pertolongan. Pertolongan ni nak dapat di mana ni? Di sana. Nak dapat di akhirat nanti. Waktu bila? Waktu di timbangan Allah. Memohonkan, kata diceritakan kita ni sesat di mahsyar. Sesat di mahsyar, ada di kalangan umat yang sesat di mahsyar ni cari apa tau? Cari Muhammad tak jumpa. Tang mana dia? Yang dikatakan ada setengah daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni tak kenal dia. Cari tang mana dia, tang mana dia. Pergi cari, dia berkata tang mana yang paling ramai di kalangan umat yang duk kerumun, itu dia. Pi dalam kerumunan orang yang begitu ramai tapi tak jumpa dia. Yang mana satu dia Allah Ta'ala hijabkan. Tak nampak dia. Untuk orang yang terhijab dari syafaat, dari bantuan Nabi SAW. Nabi minta tolong siapa? Kita nak minta gerentor kan? Macam ibarat kita bawa surat, kita nak minta gerentor. Tolong sat tanda tangan, bagi sokongan untuk saya nak lulus pinjaman ni, nak buat beli perumahan, pinjaman perumahan, nak beli rumah, pinjaman kereta, nak beli kereta. Jadi kita nanti bawa lah, nak cari gerentor. Macam itulah juga, walaupun kita bawa amalan yang banyak, kita balik kepada Allah, kita kena ada penjamin. Iaitu melalui syafaat Nabi SAW. Kita nak cari dia, ada yang dikata di kalangan umat dia yang tak kenal dia. Sedihnya. Kalaulah kita punyalah nak tengok kita cuba selami perasaan kita yang ketika waktu kita hadir di sisi makam baginda sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita berdiri di dalam raudhah tu, kita bagi Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, meremang naik bulu-bulu rumah. Walhal tak nampak apa pun. Kalau macam bagi jemaah wanita hanya nampak warna kapet saja, kehijau-hijauan, tapi masa tu dah naik terpacak bulu rumah. Air mata ni bagaikan dijemput-jemput, turun mencurah-curah. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Bila kita sebut itu menangis ni. Dan ketahuilah kita Rasulullah sedang menjawab salam kita. Dia tahu siapa yang mai, hei pulan bin pulan, hei umatku sekian nama. Dia tahu kita siapa, mai daripada mana, anak siapa. Itu dia yang kata Nabi. Dia kenal kita melebihi kita kenal diri kita. Kita kan apabila kita nak balik ke sana nanti, kita nak cari dia dalam keadaan tak kenal. Ya Allah, janganlah sampai macam tu sebab nak pun syafaat daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ke-9. Dan yang ke-10, sebab bagi ghufran. Apa dia ghufran ini? Pengampunan. Sebab bagi ghufran, dosanya dan menutupi segala uyubnya. Uyub ni aibnya. Sebab bagi ghufran, diampunkan segala dosa-dosa dan dapat menutupi segala aib. Baik. Aib ni kita nak minta mohon pertolongan daripada Allah, tutuplah aib kita
Yang paling utama sekali, Allah Ta'ala dah tutup aib kita ketika hayat. Allah Ta'ala tak pernah buka aib kita. Segala jenis kejahatan yang kita buat, Allah tutup lagi. Kita buat jahat seorang-seorang, Allah Ta'ala tutup lagi. Kita buat jahat di belakang orang, Allah Ta'ala tutup lagi. Kemudian, kita pernah melakukan kejahatan ketika mana kita muda, Allah Ta'ala kata jangan cerita. Tak payah duk cerita. Tutup. Dan kemudian apabila kita mati, ditutupkan aib kita. Dan ketika mana kita hendak mati. Ketika mana kita hendak mati. Mohon kepada Allah agar ditutupkan aib kita. Kita ni bila mati tu, satu apapun kita tak boleh buat. Kita tak boleh bahkan nak tutup bahagian kain yang terselak pun kita tak mampu. Kita hanya berharap kepada pengurus jenazah tu lah. Kalau dia amanah, maka amanah lah. Dia akan tutuplah jenazah kita ini dengan sesempurnanya. Dia akan jaga aurat kita. Ada setengah orang yang menguruskan jenazah ni, dibogelkan jenazah dia, ditarik terus kain di atas tu. Mai pakat mai tengok macam ni kita nak meruam, nak buang najis. Bukan buat kepada mayat yang hidup, mayat hidup manusia, tapi buat kepada anak patung. Ni yang dilakukan oleh sebahagian orang yang jahil di dalam melakukan perbuatan-perbuatan yang aib. Kita mohon pada Allah Ta'ala agar aib ini ditutup. Dan begitu juga apabila di padang mahsyar nanti, agar Allah Ta'ala tak bicarakan kita depan orang ramai. Salah satu asbab untuk kita tak dibicarakan di hadapan khalayak ramai, iaitu berselawat atas Nabi. Kalau bicara kita, orang lain tak dengar, orang lain tak nampak. Banyak aib nak cerita ni. Jangan bagi dia pun tengok. Biarlah kita seorang-seorang saja dengan Allah. Dengan Rasulullah pun malu kat dia. Tunggu. Kita tunggu di sana nanti insyaAllah. Mudah-mudahan ditutupnya aib kita. Dan yang ke-11, sebab bagi memadakan barang yang dicintanya. Memadakan ni mencukupi. Mencukupi barang yang dicintanya. Maksud dia barang yang diingininya. Allah Ta'ala akan cukupkan. Kita ni nak kecukupan je. Hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah. Sekadar cukupan tu. So lebih-lebih. Lebih melampau. Kita tak boleh lebih. Bagi ngam-ngam je. Sebenarnya Allah Ta'ala bagi sesuatu tu pada kita yang mencukupi. Bila lebih tu yang jadi melampau-lampau tu. Bila berlebih-lebihan. Dan yang ke-12, sebab bagi mendapangkan, kalau bahasa Jawi ni, saya cerita, mendapangkan hamba daripada Nabi SAW, menghampirkan. Sebab bagi menghampirkan, mendekatkan Nabi, mendekatkan kita dengan Nabi SAW. Kita boleh duduk dekat dengan Nabi. Di mana? Tu yang kata ada yang esok ni balik ke mahsyar nanti tak kenal Nabi ni. Tak kenal langsung Nabi. Seperti kata syair, pencinta Allah dan juga Rasul. Kalau kata dapat tengok Nabi ni, dari jauh pun jadilah dah. Jauh ni, jauh sejauh mana? Sejauh mata memandang. Nampak kat sana ada siapa? Ada Muhammad. Yang mana dia? Yang berpakaian putih, yang indah, yang cantik tu. Itu dia kah? Ya Allah, itu Rasulullah. Tengok dari jauh pun jadilah. Nak tengok dekat-dekat dah. Rasulullah dekat-dekat. Semua kita tengok Rasulullah dekat-dekat insyaAllah. Kalau kata kita mungkin pernah dihalang daripada Raudhah, mungkin pernah dihalang untuk dekat dengan makam Rasulullah, tapi mohon pada Allah untuk berdiri dekat dengan Nabi. Dapat duduk dekat dengan dia. Tapi seperti mana yang pernah dilakukan oleh Akasha, seorang sahabat yang mendakwa Nabi ada buat salah dekat dia. Sebenarnya dia ambil satu peluang untuk peluk Nabi, sebab dia kata aku tak pernah berpeluang dekat dengan Nabi SAW. Sebab tu Nabi kata siapa ada kisah, dia ni mula-mula dia diam, tapi dia fikir kalau aku tak buat helah macam ni, nescaya aku takkan dapat dekat dengan
dia. Bila aku tak akan dapat dekat. Sedangkan hari tu Nabi dah pun baca tidak. Sayyidina Abu Bakar dah menangis tersedu-sedan dah. Nah, di antara petanda Nabi nak tinggal. Jadi dia dapat satu akal iaitu dengan menuntut hak dia untuk qisas kepada Nabi. Dia habaq kan, dia kata nah, kita dah baca kisah tu nah, cukup sedih. Dia kata nah pernah pukul lembu dia kata dengan semeti unta, ada kata semeti kuda nah, tapi Rasulullah tak sedar. Ada yang kata kaki Rasulullah terkena dia. Dia tanya, Rasulullah tanya tang mana tu yang kena, dia kata ni tang. Dia tunjuk pada bahagian belikat kanan dia. Sebenarnya dia nak kucuk belikat Rasulullah dengan cara macam tu. Apa Rasulullah kata? Balik dia minta kepada Sayyidah Fatimah, minta kepada Fatimah sementi aku tu pergi ambil, dia kata. Dengan sementi tu kah yang aku pergi? Ya, dia kata. Bila dia pergi minta, apa kata Sayyidah Fatimah, ya aku sakit, dia kata. Jangan buat dia jangan buat dia sakit. Dia apa nak kisah? Fatimah marah siapa yang nak kisah dia dia sakit, orang sakit yang dia kisah. Rasulullah menanti kisah sebenarnya dia kata, Rasulullah kata kat sini kau, waktu Rasulullah selak baju tunjuk pada bahagian rusuk kanan baginda. Dia kata ya di situ kelihatan putih kemerahan, dia punya rindu. Sebenarnya dia nak peluk, dia nak kucuk. Itu Sayyidina Mukasyah. Ya Allah, kita ni mungkin tak dapat kucuk mungkin tak dapat peluk. Kita duk menyanyi alangkah indahnya hidup ini. Andai dapat ku tatap wajahmu, tengok pun jadilah. Rindu sangat-sangat. Tengok pun jadilah. Bagilah peluang untuk tengok sahaja. Walaupun dalam mimpi hadirlah ya Rasulullah. Minta pada Allah tiap-tiap malam selawat di siangnya, di malamnya. Minta ke Allah, ya Allah malam ni rezekikanlah aku mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana nak tahu? Ada rezeki di antara kita. Allah Ta'ala bukmai dia ya Allah. Kalau siapa yang dapat tu share lah sikit kongsi lah sikit, cerita sikit macam mana keindahan dia bagaimana budi pekerti, bagaimana ketinggian akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berusaha dan kalaulah di kalangan sahabat-sahabat saya yang solehah yang ada di sekitar saya ini bermimpi bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tolong sampaikan salam saya buat baginda. InsyaAllah mudah-mudahan saya tahu sahabat-sahabat saya ni solehah belaka. Sampaikan salam buat dia. Salam rindu, salam sayang. InsyaAllah hadir. InsyaAllah hadir. Tak mustahil ramai dapat mimpi Nabi SAW. Jadi adakah kita mustahil? Kita juga umat dia yang dirindui insyaAllah. Jadi ada harapan beramal dengan apa yang telah pun ditinggalkan, yang telah pun diwasiatkan oleh para masyaikh kita. Ini alim ulama. Itu yang ke-11. Yang ke-13 maaf. Yang ke-12. Yang ke-13. Sebab bagi menempati bersedekah. Okay. Sedekah yang paling besar sekali selawat. Bukan kita sedekah kat Nabi, Nabi tak pernah minta sedekah kat kita. Sebenarnya kita selawat ni sedekah untuk diri sendiri. Orang yang banyak, awak yang banyak sangat beramal dengan selawat sebab untuk diri kita sendiri. Bagi balik kat diri kita sendiri. Bukan kita bagi kat Rasulullah, bukan kita bagi kat Allah, bukan kita bagi kepada para malaikat. Dia pun tak berhajat kepada kita. Tapi kita yang sangat-sangat berhajat. Orang yang berselawat ini, dia menepati sedekah tu, patah balik mereka ni. Untuk diri kita. Banyak mana kita bagi, kita dapat lebih lagi daripada tu. Itu keistimewaan dia. Itu yang dikatakan menepati tu. Tempat yang Allah Ta'ala bagi, kata kita bagi 1, Allah bagi 10. 10 jadi 100, 100 jadi 1000, 1000 jadi 10,000. Menempati sedekah. Untuk siapa? Untuk diri sendiri.
Orang berselawat untuk, boleh tak kita nak berselawat untuk yang telah tiada? Ya boleh. Kita selawat, contoh kata kita dapat 100 kali. Ya Allah, dengan berkat selawat yang telah pun aku hadiahkan kepada junjungan besar Nabi SAW ini, maka aku hadiahkan kepada kedua ibu bapaku. Boleh? Boleh. Maka dapatlah pahala selawat yang kita selawat itu kepada kedua ibu bapa kita. Boleh kita hadiahkan. Ataupun kita hadiahkan kepada seluruh muslimin dan muslimat pun boleh. Mungkin kita khususkan kepada orang yang kita sayang yang telah tiada. Boleh tak? Boleh, insya-Allah. Insya-Allah bersangka baik dengan Allah, mudah-mudahan sampai segala hajat kita itu. Insya-Allah. Ini kata kena sangka baik sangat-sangat dengan Allah. Baik. Itu yang ke-13. Dan yang ke-14, sebab bagi menunaikan segala hajat. Itu yang dikatakan dengan selawat ini, wa taqdilana biha jamil hajat. Dengan selawat ini akan tertunailah segala apa yang kami hajat. Berhajat sangat-sangat, tapi dengan berselawat. Kalau kita ada selawat, payah nak tunai hajat ni. Payah hajat kita nak tertunai. Berdoa saja. Tapi jika tidak berselawat, susah nak dapat. Han tak sebut nama kekasih dia. Han duk minta dekat dia sahaja. Yang ke-14. Yang ke-15. Sebab bagi selawat Allah dan malaikat atas orang yang selawat ke atas Nabi SAW. Allah dan malaikat mendoakan kesejahteraan untuk orang yang berselawat ke atas Nabi. Kalau tadi yang kita baca di atas tu, Allah dan malaikat ikut sama berselawat. Yang ni, orang yang rajin berselawat, Allah dan malaikat akan berselawat balik bagi kepada orang yang berselawat. Masya Allah. Allah dan malaikat berdoa balik, bagi balik kat dia, bagi balik dekat dia. Bagi balik kat dia. Sejahterakanlah dia. Salaman ala salamin. Salaman ala salamin. Kesejahteraan ke atas orang yang bagi kesejahteraan. Kat dia pun bagi. Doa macam mana kita doa kebaikan, macam tu bagi balik kat dia. Bagi balik kat dia. Kelebihan, keuntungan yang diperolehi berlipat kali ganda. Itu yang ke-15. Yang ke-16. Sebab bagi menyucikan dan berkat atas orang yang selawat atas Nabi SAW. Berkat dan suci. Berkat dan suci ni suci dari segi hati, suci dari segi keimanan, suci daripada akhlak, suci daripada segala sifat-sifat syirik. Suci daripada segala sifat-sifat nak mensyirikkan Allah. Orang yang sucikan hati ni, dia dalam hati dia tak teringin dah nak buat benda-benda yang fahsya wal munkar, keji dan juga munkar. Tak ada keinginan dah. Allah Ta'ala tak campakkan keinginan untuk dia buat benda tu. Okey, kalau kita tengok keadaan kita hari ni, ketika mana kita buka TV, tak teringin dah nak tengok. Kita buka radio dengar muzik, ingat-ingat. Kita tak ada keinginan dah nak dengar hak macam tu. Kita pergi kat tempat yang orang berasak-rasak, orang ramai, kita tak ada keinginan dah nak pergi. Ni di antara sebab dia. Sebab Allah Ta'ala nak sucikan hati kita, nak suburkan keimanan kita. Besarnya pahala selawat ni besar sungguh-sungguh. Kebaikan dia amatlah banyak untuk kita amalkan dan terus beramal. Jangan pernah tinggal walaupun sampai kepada hembusan nafas yang terakhir. Mudah-mudahan Allah rezekikan kepada kita, walaupun mungkin lidah kita kerah waktu sakarat, dah kerah dah, tak boleh nak kata apa. Rezekikanlah ya Allah untuk hati kita terus hidup dengan selawat ke atas Nabi SAW. Sebab dalam selawat adanya nama Allah. Ada Allah, Allahumma. Tu untungnya. Bila kita selawat, kita dapat berzikir dua dalam satu. Sebab tu disuruh perbanyakkan selagi mana ada kemampuan. Teringat selawat. Kadang-kadang lupa. Teralik sikit, ingat balik. Teralik sikit, ingat balik. Kalau kita tengok di kalangan asatizah kita, Syekh Zainul Asri, dia sentiasa, dia cakap dia sentiasa ikuti dengan selawat. Jadi kita tengok kuliah dia tu, kita pun ikut. Bila setiap kali dia selawat,
kita ikut. Setiap kali dia selawat, kita akan ikut. Itu kalau kata dia ni. Kalau insyaAllah Ustaz Luqman pernah tawarkan nak bawa kita pergi sebab di antara guru dia lah saya nak Asri ni nak bawa kita pergi kat pondok dia. Mana nak tahu ada rezeki habis PKP ni kalau kata kita rancang untuk ziarah para ulama yang masih tertinggal di bumi Kedah. Ramai yang ada di Kedah. Dalam senarai saya ada 5 orang untuk kita ziarah bersama-sama. Dan apabila kita maklumkan kepada dia raikan, dia kata mai, dia kata bagi tak nak main bila, sebab dia sentiasa penuh dengan kuliah. Dia kata mai nak sampai waktu bila dia nak khaskan untuk kita kuliah. InsyaAllah boleh tengok muka alim ulama ni kan, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadilah jadilah insyaAllah ta'ala kita akan cuba plan. Apa pun tunggu habis PKP dah ni, jangan nak buat payah sekali lagi kena denda tak pasal-pasal denda dah naik kompon naik 1,000 dah jadi 3 dah jadi 10 lagi jenuh garu Okey, baik. Yang kemudian ke-16 ke-16 habis dan yang ke-17 satu lagi. Yang ke-17, sebab bagi kesukaan hamba yang disukakan dengan syurga dahulu daripada matinya. Allahu Akbar. Syurga dah merindu. Syurga dah merindu orang yang berselawat. Punya orang yang rajin berselawat ke atas Nabi ni, syurga perindu kat dia. Bukan sekadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sekadar para malaikat, bukan diraikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan syurga pun merindui dia. Itu yang kata Rasulullah, dia punya hebat hebat di langit, hebat di bumi, hebat di mana-mana juga. Hang pula. Kerah. Cepat saya. Tak selena tak selena dia. Mai kat dia nak tolong. Salam ni ada wai-wai. Apa tadi? Makan nasi. Ni apa? Makan sok. Sumbuan. Saya masak. Dia tak kat kami Kat main turun Minta dia ikut kat zaman ni tahu Zoom minta dia ikut Kata dia tak turun. Ni senang dia baru S tu saya Sarina. Kami dengar nak kampung lah dengar selasa orang. Dia kata daripada komplain tak dapat mau betul. Kalau tolong mute. Mesti apa ni dengar suara. Tak ada suara betul. Mute tu, mute mikrofon tu. Tadi dah terus mute tadi tu. Tak nasi kot. Jadi masa pakai tadi lah. Sudah awal ketiga. Awal mangkit berempat. Tapi mangkit banyak kali mangkit kecil. Masih tinggal. Banyak pun saya buat dia. Tak jadi kecil tu. Mangkit dah. Ada hilang tadi. Ketiga tak tahu. Mangkit ketiga mangkit kecil. Ni kalau kata sedang kan dah tu lagi eksat. Banyak buat tak boleh. Ni pasal tu tak ingat apa tu. Dah tu dia terajuk tu. Kenap. Kenap lupa sokok sungguh. Juga banyak kami. Ada tu mandi. Mandi rasa. Lepas tu kalau kita nak tidur subuh, kalau kita ada tepuk lantai, saya kira kenap.
Kalau ternyata anak yang tu jadi tahu kau. Kau tu yo orang lebih yang so apa dia apa benda. Maya mati sah. Semalam dia main tak kutiau. Kemudian eti oh kutiau sih. Jangan dia pergi kutiau tadi. Kak Siti Salma, tolong mute. Siti Salma, dekat ni nama akaun dia apa ni? Kat akaun Siti Salma. Kat akaun Siti Salma. Tolong mute, dengar suara. Ya, ya. Okay, baik. Ada soalan nak tanya sahabat-sahabat sekalian? Ada soalan nak tanya? Ustazah ada. Ya, silakan. Kak Ilah, ya. Ustazah, kalau kita dengar kuliah, kita boleh berzikir tak? Alhamdulillah. Tu baik tu, nak. Sebenarnya dalam kuliah itu dah dinamakan majlis zikir. Nah, orang yang duduk dalam kuliah tu, orang yang duduk dalam majlis zikir. Tapi boleh dah nak berzikir lagi lah, bagus dapat 2 dalam 1. Nah, duduk di dalam majlis zikir sambil berzikir, masya-Allah, lagi lah boleh. Nah, boleh. Alhamdulillah. Boleh Kak Ilah. Terima kasih Ustazah. Sama-sama kasih. Okey, ada soalan lain? Tanya. Dia tanya. Yang kata macam kita minta nak mimpi kata bertemu dengan Nabi kan. Tak dengar. Assalamualaikum Ustazah. Mana nak tahu kata yang Nabi. Okey. Terima kasih. Okey, baik, ada soalan daripada sahabat kita. Dia tanya, kalau kita mimpi setiap hari kita minta kepada Allah untuk bermimpi bertemu dengan Nabi SAW. Cara dia, perbanyakkan selawat dan minta, ya Allah ya Tuhanku, rezekikan aku bermimpi Nabi Muhammad SAW. Rezekikan aku tu rezeki paling besar. Dan macam mana kita nak tahu yang tu Muhammad? Sebab kita takut mimpi kita tu mimpi setan. Rasulullah SAW kata, barang siapa yang bermimpi bertemu aku, itulah aku. Sebab syaitan tak boleh merupa Rasulullah SAW. Dia takkan boleh rupa. Dia boleh merupa bentuk mak ayah kita, dia boleh merupa bentuk sebarang jenis bentuk. Tetapi satu jasad dia tak boleh merupa. Iaitu jasad Nabi SAW. Kalau kita mimpi bertemu Nabi SAW, itu adalah Nabi. Okey, KJ. Ya? Ya, Kak Jah. Kak Jah. Ni kemarin Ustazah kata kan kalau kita upah baju, habis macam kita bayar duit puan tu, kita tak mampu nak bayar kan, kita bayar sikit-sikit. Habis macam mana kalau orang yang jahit baju kita tu, kita suruh buat menceleng, dia buat menceleng silap. Kita tak boleh pakai baju tu, kita buat jubah, dia buat blouse lah apa macam mana tu. Okey, baik-baik. Lepas tu kita nak bayar kan, kita tak mau bayar? Tak mau bayar lah sebab kita bayar juga tapi kita tak puas hati. Tak reda lah kan kita. Okey. Dalam keadaan kita tak reda. Baik, terima kasih Terima kasih Saya pun mungkin berat sebelah Saya tak cerita keredaan daripada pihak pembeli. Kita hanya cerita pada penjual saja. Kita kena bagi sekian. Itu yang katakan apabila berlakunya tijarah kena ada satu reda meredai. Kita kena puas hati dengan kerja dia. Kalau dia buat, kita suruh buat lain, dia buat lain. Bila dia buat lain, itu dia dengan kita. Dia menzalimi kita.
Itu hutang dia dengan kita. Tak apalah, aku bayarlah juga. Tapi hati tak seronok. Bayar juga, hati tak seronok. Suruh buat lagu lain, kita suruh buat bagi labuh sikit. Dia pergi buat bagi singkat. Tidak pun bagi kecil, ketat, tak boleh nak pakai. Upah nak kena bayar juga. Dalam keadaan tidak redha meredai. Bila berlaku tidak redha meredai, dibimbangi upah itu menjadi syubhat. Kecuali kalau kita bayar, tak apalah, aku bagilah kat hang, aku sedekahlah kat hang. Tapi kita punya kata-kata macam-macam. Nah, itu tidak ada keredaan dalam kita. Tu rezeki dia jadi syubhat. Kecuali dia kena minta halal. Sebab tu adanya lafaz akad jual dan beli. No? Apabila berlaku lafaz akad jual dan beli, itu berlakunya untuk menghalalkan rezeki yang kita dapat. Kalau tidak, tak halal. Nah, buat biar tak apa, aku bagi duit kat hang tapi aku tak halal. Habis rezeki dia. Nah, jadi kita dizalimi. Dengan sebab kita suruh dia buat lain, dia buat lain. Kita dizalimi. Nah, dosa lah, dia yang berdosa. Jadi dia kena wajib tukang buat tu minta halal balik kepada kita. Nah, itu kita dizalimi. Berdosa. Kan Allah Ta'ala kata dosa tetap dosa. Kalau tak halal tu macam kita kena apa macam bawa sampai sana lah. Sampai akhirat. Tak halal tu bawa sampai sana. Saya paling takut nak bawa balik sana tu no. Apa pun kita selesai di sini no. Okay, macam kita lah orang kata kita jumpa di court. Oh takut nak naik mahkamah. Kita selesai kot lock ni lah senang kan. Macam tu lah juga. Kita selesai siap-siap di sini. Balik sana tak malas. Balik sana nak cerita pasal lain. No? Kita selesaikan insyaAllah dah. Okay Kak Jah. Terima kasih ya. Kirim salam dekat Kak Siti Tina. Saya rasa dia datang tu. Ramai memang. Ya, waalaikumsalam. Kak Rohana, ya. Kak Ana nak tanya macam mana kita nak tegur orang yang tak tutup aurat. Baik, terima kasih Kak Ana. Kita nak tegur orang yang tak tutup aurat. Ni memanglah satu perkara yang paling susah bila kita nak tegur dia, nak suruh dia tutup aurat. Kita boleh tarbiyah dia dengan mula-mula cara kita berpakaian dengan dia. Lepas tu kita sembanglah perkara-perkara yang berkait dengan azab orang yang membuka aurat. Jangan suruh dia pakai terus. Jangan suruh dia pakai terus. Nah, sebagai orang Islam yang taat, boleh tak kita sembahyang dalam keadaan buka aurat? Dia kata tak boleh lah, tak sah. Macam tu lah juga bila kita menghadap dengan orang lain. Menghadap dengan Allah pun kita tak boleh dalam keadaan terbuka aurat. Tambahlah kita nak menghadap dengan manusia biasa. Nah, memang tak boleh. Tak sah bangsa. Kenapa perempuan itu disuruh menutup aurat? Kerana bila mana kita sayang kepada satu-satu benda, kita akan balut dia. Kita beli buku baru kan. Dulu kalau kita dapat ada sebab. Ada wanita itu dibungkus kerana untuk dinaikkan taraf dan darjat mereka. Kan waktu jahiliah dulu, wanita-wanita jahiliah diperdagangkan, diperjudikan, diperhambakan. Jadi bila datangnya Islam, maka Islam yang membalut wanita di dalam satu balutan yang dipanggil sebagai hijab. Boleh buat cerita kat dia sikit-sikit. InsyaAllah apa gunanya menutup aurat, sebab-sebab dia banyak sangat kelebihannya. Okey Kak Ana. Okey. Okey, ada lagi? Okey, tak ada apa dah nak. Tak ada apa, saya sudah dulu nak. Saya mohon ampun dan maaf. InsyaAllah nak. Kita akan kembali berkuliah pada minggu hadapan. Yang baik itu datangnya daripada Allah Ta'ala, yang lemah, yang kurang itu daripada diri saya sendiri. Terima kasih semua atas kesudian meluangkan masa kerana Allah dan juga Rasul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.